cantik je kita punya ni, kita nak ni balik lah, nak edit balik lah, nak bagi apa, guna wallpaper lain ke apa ke. Tapi tu macam mana kita nak pergi mana balik tadi, yang tadi setting tu ada kat mana? Ni yang tanda bulat ni. Okay. So kita klik je kat situ, dia akan naik balik yang tadi. Okay. Bila dah habis dah, okay, sekarang cara kita nak upload bahan pula. Okay. Bila dekat bawah tu tuan-puan perasan kan ada simbol tanda tambah. Okay, kita klik je tanda tambah tu. Okay, lepas kita klik tanda tambah, dia akan bagi kita layout macam ni. Okay. So dekat layout tu dia ada tulis title, write something, dia ada simbol, ada 4 simbol dekat situ. Okay, arrow, link, browser, camera, lepas tu ada tanda 3 titik. Okay. Sinilah tempat ni lah kita nak guna untuk kita nak upload sebarang bahan, sebarang apa, kalau dari segi pihak pelajar pula tugasan ke apa ke, semua dia akan guna dekat part ni lah, bahagian ni lah. Okay. Kalau dia nak type, dia boleh type je terus. Kalau dia nak copy paste daripada Word, nak copy pun boleh juga. Okay. Next, kita tengok kepada yang seterusnya. Saya describe satu-satulah yang tanda-tanda ni. Bila tuan-puan klik je tanda arrow ni, dia suruh kita ambil lah file dekat mana. Kalau in case kita dah ada dalam kita punya library dekat Padlet tu, kita terus ambil lah. Kalau tak ada, kita cari browser lah dekat kita punya desktop ke apa ke. Okay. Lepas tu enter URL, yang kedua ni enter URL. Okay, bentuk link tu. Boleh copy paste, masukkan je link kat situ. Okay, lepas tu browser boleh terus type dekat sini. Kita nak search apa? Okay, kat YouTube ke, nak image ke apa ke. Okay, lepas tu photo booth tu maksud dia terus ambil kamera, tangkap, terus upload. Boleh? Okay, ataupun kalau nak senang tekan je tanda 3 ni, dia naik semua ni dah ada kat sini. Pilihlah nak upload ke, nak kamera ke, video recorder ke, location ke, screen recorder ke, semua dah ada kat situ. Boleh nah? Senang je. Yang terbaru, ni saya tak biasa guna drawing tu. So dia dah ada yang baru. Drawing tu maksud dia budak boleh terus draw dekat page tu. Tak perlu, maksud dia boleh gunalah jari dia ke pen ke apa ke untuk draw terus, touch terus dekat screen. Okay. Okay, settle. Okay. Lepas tu kenapa muncul macam ni? Itu contoh macam tadi saya tulis dekat title tu saya type lah, okay, aplikasi Padlet. Saya tulis lah write something. Then saya pergi tekan upload, saya ambil image ni. So terhasil lah macam ni. Okay. Okay, bila dah terhasil macam ni, itu bahagian kita yang organizer. Sekarang kita nak share dekat budak sebab kita nak minta pandangan dia orang. Okay. Macam mana penggunaan aplikasi Padlet ni masa kita buat proses PDP. Okay. Lepas tu kita ada butang share dekat sini. Kita klik butang share tu. Okay. Sebelum saya go through banyak sikit, dekat share ni saya nak kita tengok sikit apa yang dia ada, apa yang dia boleh bagi. Okay. So dekat butang share ni, okay, pertama add member. Apa fungsi add member tu? Okay, add member tu maksud dia kata kita kan organizer. Jadi kita ni nak tengok mana nak tahu kita nak buat untuk satu modul ke. Kita nak share bahan banyak, jadi kita tak dan lah nak tengok. Jadi kita nak tambahlah kawan kita supaya dia pun boleh organize. Dia boleh tengok apa yang student upload, boleh handle, boleh buat lah. Okay, jadi kita klik dekat add member. Kita masukkan alamat email dia dan kita pilih can administrator. Okay, kita tekan dekat sini. Okay, jadi dia pun termasuklah dalam kita punya admin. Okay. Okay, kalau kata kita tak nak, kita buat untuk kelas kita je, hanya kita saja nak dengan student kita saja. Okay, kita pergi dekat change privacy. Saya akan pilih yang secret ni. Maksud secret tu, saya tak maulah Padlet saya ni dia boleh dipublikkan, tapi saya nak share kepada student saya sahaja. Okay. Lepas tu bila kita dah share pada pelajar kita nak pelajar kita ability dia boleh buat apa dekat kita punya Padlet tu.
Okey, dia boleh tulis sama ada dia boleh tengok post kita, dia boleh masukkan dia punya material tapi dia tak boleh kacau post kawan-kawan dia yang lain. Okey. Itu maksud dia. Okey, settle bahagian untuk kita nak share. Sekarang kita dah tengok dah apa itu add member dengan chain privacy. Lah macam mana cara kita nak share. Okey, kita boleh pilih ni, dia bagi ikon-ikon kat sini. Sama ada kita nak copy link ke, kita nak ambil QR code ke. Okey, kalau kita ada blog, kita ada website, kita nak embed terus masuk dekat website kita pun boleh. Okay, lepas tu melalui email, kita share dekat Facebook boleh, share dekat Twitter ataupun share dekat Google Classroom. Okay, ataupun satu lagi benda share ni ada dekat tanda 3 ni. Kalau klik dekat 3 tu pun kita akan dapat button share dekat sini. Okay, so kita boleh ambil link tu. So terhasil lah, contohlah ni contoh lah, ni contoh link yang kita dah dapatkan ataupun QR code. So student boleh, selalu saya ambil link je lah sebab nanti senang kan kita ambil link, kita paste dalam grup Tele ataupun grup WhatsApp, so student boleh akses melalui situ. Okay, boleh faham lah setakat tu. Okay, itu je dia punya main yang perlu kita tahulah untuk Padlet ni. Semasa kita nak handle dia. Okay. Sekarang kita pergi explore secara online. Okay. Okay. Kita pergi secara online. Okay. Ini saya klik terus pergi kepada saya punya Padlet lah sebab saya dah ada dah Padlet tu. Okay. Kalau tuan-puan tak apa. So kita buat daripada mula. Okay. Kita buat daripada mula. Okay. Kita pergi je dekat dashboard ni. Kita klik je Padlet. Okay. Padlet.com ke. Login to Padlet. Sana. Internet slow. Okay, macam ni. Tadi kan sampai ke page yang saya bagi tahu tadi kan? Okay. So saya masuk melalui alamat email Google saya. Okay, biasa email Gmail. Okay. Yeah. Siapa yang stres tu? Boleh ke? Okay. Okay, kita dapat kat sini kan? So semua tadi boleh cuba. Boleh dah masuk dah nak? Boleh, siapa yang nak cuba tu, okay, boleh try dekat browser tu, tekan je Padlet, masuk login melalui mana-mana email yang ada. Okay, lepas tu dia akan bawa kita ke sini. Boleh nak? Okay, saya teruskan ya. Okay, lepas tu kita klik make a Padlet. Okay, macam tadi saya pilih wall, tekan select wall. Okay, dia naik macam ni kan? Okay, dekat sini yang tadi saya kata modified tu. Okay, contohlah saya nak mulakan. Okay, saya nak tulis tajuk ni adalah berkaitan aplikasi Padlet. Okay, lepas tu description saya tulis Kolej Matrikulasi Kedah. Okay. Icon saya pilih, okay, katalah contohlah senyuman. Okay, then okay, dekat sini saya ubahlah sebab senang saya nak refer sat lagi. Okay, taklimat contoh. Okay, tapi alamat ni mungkin dah ada dah. Okay, jadi saya ubahlah alamat bagi tulis lain. Dia selalunya kalau yang ni maksud dia saya dah pernah bina address ni. Okay, so taklimat Padlet. Naik merah lagi. Okay, kita cuba lagi. Okay, settle. Naik merah maksud dia boleh guna dah lah. Okay, wallpaper. Ya. Taklah balik kat situ dah tahun depan. Oh ya kah? Stres tu lah.
Okey, tak apa. Tak apa. Okey, sana discard. Kita discard dulu. Boleh nah? Okey. Sekarang ni kita pergi kepada kita nak login. Sampai kat sini. Kat situ boleh sampai kat sini dah. Make a Padlet boleh dah. Okay, dah login. You dah masuk dalam page dia. Dah login dah. masuk dalam dashboard dia dah kan? Okey, dah make a Padlet. Dah buat select wall dah kan? Dah naik macam ni. Bagi nampak, bagi naik macam ni. Dah kan? Jap. Ni Padlet tang mana? Ha? Make Padlet tang mana? Lupa lah tadi. Okey. Tak apa. Sorry. Start nah. Log in dulu kuantiti. I dah ada dalam tu. I dalam batu tu I dah ada dalam wall dia. Dalam wall dia. Lepas tu back balik pada dashboard tu. Yang ada map of Padlet tu, ada tak? Okey. Okey, jumpa dah. Boleh? Ya, dia jumpa dah map Padlet. Okey. Lepas tu dah tekan dah map of Padlet. Map Padlet dah. Okey, dah ada gambar ada berapa pohon. Okey, dah ada yang ni. Okay, pilih wall. Pilih wall. Alright. Dah nah? Okey, sekarang kita nak edit. Kita nak edit. Tadi saya kata ikut kat Siti lah nak tulis apa. Dia punya taklimat penggunaan aplikasi Padlet. Lepas tu Kolej Matrikulasi Kedah. Kolej Matrikulasi Kedah. Okey, lepas tu ikon dia tak kisahlah, pilih je mana-mana. Okey, link address ni tekan kita guna untuk Padlet je. Tadi saya dah ada ni dah link ke sini. Okey, settle. Okey, lepas tu texture ni kita pilih. Katakan saya pilih yang ni. Okey, settle. Lepas tu background putih, font, tak kisah. Attribution saya nak nanti kalau ada student saya hantar nak nama dia naik. New position, yang hantar baru akan duduk yang pertama. Comment, allow je. Reaction, tak kisahlah nak letak tak apa, tak nak letak pun tak apa. Filter tu tak payah. Semua dah so next. Start posting. Assalamualaikum Mariam. Ya saya. Cik Nizam sini. Ya saya. Nak tanya sikit Ya. Bila kita create wall tu dia boleh ada banyak wall kan? Ya. Pilih je mana satu yang nak bersesuaian dengan kita punya ni lah. Okey, misal kata contohlah kan saya first time ni tengok benda ni kan. Kalau misal kata dia punya satu wall tu, let's say lah kita nak create misal kata untuk SEM 1. So kita buat SEM 1. Lepas tu ataupun dia boleh betulkan saya kalau saya salah Dia juga boleh misal kata kalau kita nak buat untuk kelas ke ataupun boleh kan? Boleh. Okey. Macam ni dah. Macam ni Cik Nizam. Okey. Nak faham apa dia konsep wall tu. Okey, macam ni. Konsep wall tu adalah layout yang akan muncul dekat kita punya Padlet nanti. Yang kata tadi bahan PDP semua tu, itu adalah bahan yang kita nak upload. Kita nak susun dia dalam bentuk mana. Kalau kita pilih wall, dia duduk akan berteratur. Dia duduk berterabur tapi masih lagi dalam satu page. Itu dia punya penggunaan dia. Okey, tak apa Cik Nizam, biar saya explain dulu. Sekejap Cik Nizam akan nampak saya tunjuk jenis-jenis Padlet yang saya buat tu, boleh nah? Okey, baik. Terima kasih. Okey. Sekarang ni kita klik butang tambah dulu. Okey, butang tambah tadi macam saya kata, ini untuk kita nak upload kita punya material tadi. Okey, tapi dia memandangkan saya pilih wall, selalunya saya wall ni saya lebih suka buat benda-benda simple je. Sebab
untuk layout wall, nanti bahan kita tu dia akan duduk berterabur dalam kita punya page ni. Dia akan duduklah, ikutlah dia punya susunan. Kalau lagi ramai, lagi banyak lah dia punya benda-benda ni. Okay, selalunya saya buat yang simple-simple je. Tadi saya nak tunjuk, lah ni saya nak tunjuk macam mana kita nak masukkan kita punya bahan-bahan tadi. Contohlah title tadi saya kata aplikasi Padlet. Okay, lepas tu saya tanya pelajar, best tak belajar Padlet? Best tak belajar menggunakan Padlet? Contohlah, contoh nah. Okay, lepas tu saya nak bubuhlah gambar ke apa ke. Okay, contohlah saya nak masukkan gambar. Okay, sorry. Ya. Besarkan balik window tu. Window Saya punya yang ni. Okay, sorry. takut. Okay. Sekejap nah. Okay, boleh nah? Okay, so bila kita dah ni, katakan sekarang ni saya dekat ni kawasan ni, kita nak masukkan bahan-bahan kita. Okey, jadi kita tadi saya kata saya nak masuk image lah, gambar Padlet saya ambil je terus image mana-mana gambar Padlet, terus dia masuk. Okey, itu dalam bentuk image lah. Nanti katalah saya share, okey, lepas tu saya share link ni pada pelajar. Ataupun kalau kat sini tak apa, saya kalau ada masa, saya bagi link ni, nanti kita akan tulis sama-sama, kita akan nampak. Lah ni saya nak abang dulu apa lagi penggunaan dia, apa lagi yang kita boleh guna berdasarkan aplikasi kita. Okay nah, nanti PowerPoint ni saya tunjuk tadi tu saya share balik. Okay nah, okay. Sebab saya lagi, kita ada 30 minit je lagi. Nah, okay. So, ini contoh yang pakai wall. Okay, katalah tadi kita nak share bahan kita tadi tu. Okay, kita nak okay, tengok kat sini. Ni saya punya dashboard untuk Padlet saya. Saya dah ada 5 dah Padlet ni. Kalau yang free, 5 je. Kalau kita nak Mac lagi, contoh kita nak tekan Mac, tiba-tiba naik macam ni. Yang tu dah tak dapat yang free dah lah. Tak apa, jangan risau. Kita yang mana yang tak berkaitan lagi, kita masukkan dalam archive dulu. Okay, contohlah saya masukkan dalam archive dulu. So saya ada lagi kosong lah sebab maksimum 5. So saya boleh upload lagi, saya boleh buat lagi Padlet. Okay, saya make a Padlet. Saya nak tunjuk yang shaft ni. Okay, macam yang tadi tu. Okay, ni katakan saya nak tulis bahan PDP. Semester 1 sesi 20 okay. Dah saya cepatlah, yang lain tu nanti tuan-puan boleh edit balik, boleh tengok balik lah. Okay. Kalau column, tadi kalau saya pilih shaft, dia akan naik macam ni. Okay. Name your column. Tadi kan Cik Nizam ada tanya. So Cik Nizam bolehlah tulislah nota kuliah. Okay. Lepas tu save. Ambil butang tambah kat sini. Masukkan material yang Cik Nizam nak masukkan tu. Boleh nak? Okay, sama ada dalam bentuk folder ke, dalam bentuk link ke. Contoh macam saya. Okay, contoh katakan saya nak masukkan study guide budak-budak. Okay. Kita dah simpan dah bahan PDP kita. Contoh nak. Okay, saya masukkan yang ni. Dia tengah upload, dia ambil masa lah sikit. Dia nak upload tu, kebetulan file saya pilih tu pula besar pula. Okey, tak apa. Nanti bila dia dah siap, dia akan muncul dekat sini. Tak apa, saya ambil yang mudah lah. Upload gambar ni. Contoh ni bahan kuliah kita. So dia akan muncul dekat sini.
Okey. Seterusnya lah sampai ini kolom dia. Nota kuliah. Okey, katakan kita ada tutorial pula. Bahan tutorial. Okey, kita see. Then kita masuklah kat bawah ni. Soalan tutorial kita. Lepas tu kita ada amali. Okey, bahan-bahan amali, eksperimen. Kita masukkan kat bawah ni. Dia punya material dia. Okey. Lepas tu add in column seterusnya kita nak untuk tugasan. Okey. Jadi kita see. Ini yang kita ambil Syah. Dia punya layout tadi kita pilih layout Syah. Dia akan naik macam ni. Boleh tak? So kalau bahan-bahan yang kita nak masukkan banyak, saya suka lebih guna Chef ni. Jadi dia senang lah. So budak-budak tahu, oh kolom ni ada nota kuliah. So dia akan explore, dia akan ambil bahan dekat sini lah. Okay, boleh nak? Boleh ke setakat tu? Okay, dua saya tunjukkan tadi. Okay, wall dengan Chef. So depend pada kreativiti tuan-puan untuk nak upload tuan-puan punya bahan itu. Okey. Lain daripada Yam, nak tanya. Kak Ma ni. Okey, kalau guna Chef ni maksudnya student cuma boleh ambil bahan saja tapi student tak boleh nak upload dan tak boleh nak komen semua tak boleh lah kan? Boleh. Boleh juga. Boleh. Tadi kan kita punya setting tadi tu kita allow je lah. Kita allow je dia punya setting tadi tu, kita kata dia boleh bagi komen. Macam contoh tadi, saya buka balik komen. Okay, saya tekan save. Nampak ni dah muncul dah kan komen kan. Student bolehlah komen kat sini. Apa-apa kat sini. Okey, maksudnya kalau kita guna kolom tu, kita buat by class kan? Ataupun by tajuk tutorial 1, tutorial 2, tutorial 3. So student akan upload dan juga komen kat situ lah kan? Ikut kolom. Betul tak? Ya. Faham. Okey. Semua pelajar akan dapat layout yang sama. Okey. Ya. Kak Nini nak tanya. Dia satu Padlet ni satu wall ke? Okey, perkataan wall tu tadi adalah sejenis layout. Maksudnya satu Padlet tu satu layout dah? Yes, betul. Okay. Okay nah. Okay, next. Ini cara kita nak upload bahan lah tadi. Okey, katalah ini kita buat yang besar punya. Kita nak bagi kat semua pelajar kita. Okey, sekarang kita nak buat by class. Okay, kita nak buat by class pun boleh. Dekat tajuk ni kita ubahlah. Kita tulis kelas P2 T4. Contoh. Okey, so ini bahan kita. Kita boleh je gunakan dia sebagai self-directed learning. Maksud dia budak belajar sendiri. Okey, kolom yang pertama kita bagi bahan. Kita upload video. Kita bagi arahan. Okey, lepas tu kolom yang seterusnya ni, kita boleh tulis nama dia orang. Okey, kita letaklah nama Ahmadi. Contohlah nak cepat Okey. So, Ahmad. Okey. Lepas tu, Mariam. Ya, saya. Okey. Kat sini, tak nampak apa? So, para pelajar nanti dia akan upload dia punya tugasan yang kita bagi arahan dekat depan ni dekat tempat dia, dekat rumah dia masing-masing. Ya, tadi siapa? Apa dia? Dia maksud dia nama Mariam. Oh, nak sebut nama saya? Okey. Mariam. Nama lelaki banyak. Dia suruh pun nama Yam lah. Okey, Allah. Okey, tak apa. Okey, lepas tu ni ni maksud dia yang ni kita nak guna untuk by class. Yam. Ya. Assalamualaikum. Rakam tak Yam? Ada yang rakam, ada yang ni. Ni ikut saya punya JK rakam. Nanti okey. Cek balik. Okey, baik Kak. Okey. So dekat sini kita bolehlah suruh pelajar tadi kita dah bagi dah kolom dia untuk sendiri. Kat sini kita boleh detect lah. Oh, siapa hantar, siapa tak hantar. Boleh nah? Okey, settle bab tu. Okey, Apa Mariam? Berapa maksimum kolom? Maksimum
Setakat ni saya guna lebih daripada 25 ikut bilangan pelajar kita tu boleh lah. Ya, okey. Satu Terima kelas kasih. tu. Nah. Okey. Oh, Yam, tapi kan bila buat call macam ni, dia cuma boleh tengok rumah dia je kan, rumah orang lain dia tak boleh tengok dah. Betul tak? Tak, semua. Dia akan semua boleh tengok tengok. semua. Ya, semua. Dia akan share kongsi layout yang sama. Dia tak ada restricted. Kalau macam ni kita nampak, macam tu juga student akan nampak. Semua jenis layout. Okey, nah. Okey, settle. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkanlah apa yang telah kami buat tu. Maksud dia, sorry. Yang tadi kan sebut. Ya. Mariam. Minta maaf macam yang student tak saya pernah tadi tu. Kalau kita kalau compare dengan Google Classroom, mana yang lebih mudah Okey, kalau Google Classroom kita akan marking one by one. Dalam picture ni pun boleh kita marking juga. Sekejap dia hantar semua. Kita boleh tukar kepada PDF. Kita guna aplikasi Zodo. Kita boleh marking secara bundle. Saya tunjuk. Saya tunjuk. Okey nah? Okey, next kita tengok dulu apa kelebihan-kelebihan yang dia ada lah. Saya tunjuk sepintas lalulah. Okey, kita masa tak cukup. Okey, ada sikit je lagi. Okey, kita contohnya, okey sekarang ni boleh nampak share screen saya, One Stop Center. Boleh. Okey, nampak nak? Okey. Ini contoh. Maksudnya kita boleh jadikan Padlet ni sebagai One Stop Center. Contohnya kami sem lepas kan program kecemerlangan tak boleh buat secara face to face. Jadi kami guna medium Padlet ni untuk kami upload semua bahan-bahan yang berkaitan yang mana boleh membantu para pelajar untuk merujuk semasa mereka membuat persediaan untuk PSPM. Okey. Ini antara program-program yang kami buat, contoh Camcare. Okey, ada bahan dia dekat sini, saya upload. Okey, contoh Camcare dekat sini. Okey. Budak pun akan nampak macam ni, budak pun akan dapat macam ni. Dia orang boleh download, dia orang boleh save dekat dia orang punya drive sendiri. Okey. Lepas tu, ni contoh-contoh dia lah. Yang ni kita orang upload, masuk. Okey. Next, kita ada program Camstar. Okey, masukkan bahan Camstar. Koleksi soalan-soalan pasya. Koleksi soalan-soalan trial. Okey, lepas tu video. Okey, yang menariknya dekat sini, kalau kita upload video, kita tak perlu, maksud dia macam ni, yang saya tunjuk, yang saya kata playlist video bijak kimia ni, ini sebab saya copy paste daripada Word masuk terus. Okey, sekarang saya tak nak bagi link. Saya terus upload link tu dekat kita punya tadi bentuk URL tu, dia terus naik video macam ni. Tak perlu link ke YouTube dah. Dalam Padlet tu kita boleh tengok secara video. Nampak tak? Video ni telah berjalan. Okey. Ni pun video ni dalam Padlet. Jadi dia pergi dekat YouTube tu, dia ada Padlet juga. Okey lah. Dia punya kelebihan dia lah dalam Padlet ni. Okey, settle yang tu. Selain daripada One Stop Center, dia boleh juga kita jadikan sebagai collaborative tool. Maksud dia, kita boleh create lah aktiviti kelas kita hari tu. Contoh macam saya semester lepas, okey, saya decide lah saya buat soalan biasa simple-simple je. Okey, bagi budak buat seorang satu, sudah buat, upload dekat dia orang punya dekat ni, contoh soalan 1. Dia orang upload lah soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5. Lepas tu saya allow dekat komen, saya nak dia orang, okey contoh saya bahagilah, dia orang ada 15 orang, 3 orang tolong check kawan yang soalan nombor 1. Okey, dia orang check lah, dia orang komen lah dekat sini. Okey, dia orang kata jawapan tu betul. Okey, ada yang komen, okey, dia kata bukan sikit lagi tu. Dia minta state of bitter, tak apa, dia kata boleh try lagi. So dia orang pun main-main lah dalam ni. Tak apalah, janji dia orang ada komunikasi, boleh berinteraksi, boleh tengok yang kawan punya, boleh komen. Okey, boleh nah. Okey, selain daripada tu, apa lagi yang kita boleh buat? Okey, group discussion. Okey, group discussion tu sebab
Sebab dalam Padlet ni kita boleh masukkan audio. Tadi kita tengok ada yang dia bagi bentuk audio boleh. Video recorder pun boleh. Cuma untuk video saya nak bagi tahu kena suruh upload dalam YouTube dulu supaya dia tak besar sangat. Kalau kita upload video directly dia ada limit dia. Tapi saya tak sure lah limit dia berapa. Tapi kalau dia convert je kepada dia convert je kepada YouTube punya link, dia boleh je upload. Ini contoh-contoh daripada yang group discussion. Next. Self-directed learning macam saya tunjukkan tadi itulah. Ni saya pinjam yang suami saya punya Padlet. Dia dah kat sekolah, saya tak sempat lagi buat kan sebab yang ni tak mula SEM lagi. Contohnya, pelajar diminta untuk membuat poster. Poster berkaitan dengan bahan tambah dalam makanan. So create poster, student kena belajar sendiri, kena buat sendiri, kena cari sendiri. Jadi dia orang explore sendiri. So at the end of this one, bila kita dah ada kat sini, macam ni kita nak uji dia orang, kita boleh bagi quiz. So dari situ kita nampak lah dia orang buat poster ni, dia orang buat betul-betul ke atau dia orang macam tu lah. Ikut kita punya kesesuaian. Selain daripada tu, yang marking ni. Yang marking ni saya tunjuk nah. Ni untuk marking. Macam mana cara kita nak marking? Pertama sekali kita pergi dekat kita punya Padlet tadi. Lepas tu kita klik butang share. Kita save as PDF. Kita klik, kita save as a PDF. Dia tanyalah kita nak nampak layout tu portrait ke landscape. Tak kisah, saya pilih, sekarang ni saya pilih portrait. So dia publish ke dalam bentuk PDF. So kita pun download, ambil dia punya PDF tu tadi. So saya pun dah ambil. Saya endkan dulu ni sebab saya nak tunjuk macam mana cara nak marking. Tadi saya kata sebelum ni kita ada kan siapa yang ada Zodo tu, senang je. Kita pergi dekat kita punya Zodo. File kita boleh browse lah. Puan macam Mariam, saya Puan Mariam. Ya. Zodo tu macam apa pula? Zodo tu aplikasi luar lah ni. Yang ni luar punya. Tak apa, nanti cik boleh je klik dekat Google App Store tu. Klik Google, klik Zodo. Dekat Zodo tak apa. Cuma lah ni kita ada bahan PDF kita daripada Padlet. Kita guna medium Zodo tadi, kita nak tanda yang saya kata kita nak tanda secara bundle tu tadi. Tadi kan kita dah share kita punya bahan-bahan pelajar yang hantar tadi tu. Dia dah tukar kepada PDF. Boleh nampak ke? Ini dia punya yang kita tukar pada PDF tu. Soalan-soalan yang budak kita hantar tu. Duk dalam satu page sahaja. Boleh nampak ke? Nampak tak yang saya tengah ada scroll? Boleh. Boleh Mariam. Okay, good. So, tak apa nak. Lepas tu, contoh. Mariam. Ya. Mariam. Saya. Kak Raihan ni. Ya. Maksudnya bila kita convert kepada PDF tu, semua soalan dia keluar sekali lah. Semua sampai soalan semua. Apa yang ada dalam kita punya Padlet tu semua akan keluar. Dia akan sort number 1 dulu, question number 1 dulu duduk atas, lepas tu bawah semua. Yes. Ikut turutan. Okey, terima kasih. Yes. Dia susah macam ni lah. Mariam. So, ni ya saya. Mariam. Lama dah dia nak convert pergi ke PDF tu daripada Padlet. Tak lama saja. Nah, okey. Lepas tu dekat Padlet kita tu kita tak payahlah sebab kita bukan nak explore Zodo ni, kita bukan nak explore Zodo tu banyak kan. Kita cari yang tanda pen dia tu. Kita ambil pen. Kita ambil pen. Kita ambil pen merah lah sebab kita nak tanda kan. Dan kita tanda lah. Ni salah ni. Betul. Katalah good. Boleh lah. So kita tanda lah.
ya Allah, yang lain pula. Okey, tanda, sorry. Ni saya punya attach ni pula. Okey, katakan kita tanda pelajar lain pula. Okey. So, kita nak tanda pelajar lain. Sorry. Tadi dah saya ni dah. Okey, katakan ni betul lah. Betul. Ni pelajar lain pula. Salah. Betul. Okey, siap dah, kita dah marking dah. So kita nak hantar kat dia orang. Kita save je lah. Tekan save. Okey. Lepas tekan save, kita share macam biasa. Maksud dia punya ni yang kita dah marking ni, kita boleh share balik lah kat budak untuk budak tengok. Kita pun boleh marking secara bundle macam saya kata tadi tu lah. Kalau kata GC, kita kena satu-satu lah. Marking satu, buka, send. Lepas tu buka balik file lain untuk budak lain. Dia ikut kesesuaian lah. Kalau macam Padlet ni untuk soalan-soalan simple macam tu boleh lah. Ya, saya. Mariam. Mariam. Ya, saya. Kak Rehan sekali lagi. Lepas kita dah save tu, kita share balik kat student, dia akan appear kat mana? Dekat tempat yang sama ke, dia pergi ke lain ke macam mana? Maksudnya dia masuk kat Padlet yang asal balik lah? Tak yang kita tanda ni? No, ini duduk kat mana? Sorry, ni dah luar kan ni? Ni Kak Yan, macam ni. Kita kan macam ni, kita kan dah share, kita dah convert kepada PDF. Dia dah masuk file lain dah, PDF asing dah. Kita dah simpan dekat kita punya file download tu. Okey, lepas tu kita buka Zodo. Okey, dalam Zodo tu kita ambil file PDF tadi tu yang kita convert, ya? Selepas mark tu. Selepas marking tu. Lepas marking kita save. Memang laju. Save. Lepas marking tu kita tekan save. Saya punya ni sebab saya pakai desktop. Kalau pakai handphone, dia kadang-kadang ada butang share terus pun boleh. Dekat Zodo tu dia ada sama ada kita save terus masuk dalam Zodo punya tempat ataupun kita boleh share terus file yang kita dah marking tu dekat teli budak pun boleh. Okey. Maksudnya macam ni dia dah share, dia tak pergi dan dekat apa tadi Padlet tadi. Kita boleh share tempat lain. Okey. Yang ni kita dah keluar sikit dah. Kita dah keluar sikit. Cuma faham. Dia link dah keluar daripada Padlet lah ni. Okey. Ya, dia dah keluar dah. Sebab law ni kita nak ambil secara bundle. Tu je. Kalau nak buat one by one jangan guna dia nah. Okey. Okey, boleh. Boleh ke? Boleh nak? Boleh insya-Allah boleh. Puan Mariam. Jadi Puan Mariam kata kalau soalan yang ringkas-ringkas, pendek-pendek, kalau soalan esei yang panjang-panjang boleh guna tak yang ni? Jelas tak soalan saya? Jadi Puan Mariam kata untuk soalan-soalan pendek boleh lah kan? Soalan-soalan ringkas. Maksudnya kalau dah soalan panjang terpulanglah kalau kata kita nak marking, nak tengok dia orang punya jalan kerja tu betul ke tak betul ke, dia orang faham ke tak yang kita ajar tu, boleh je, sama je dia akan naik macam tu juga. Cuma kita kena tanda tu banyak lah sikit, tu je. Boleh? Boleh. Dapat Nai? Okey Puan Mariam. Okey. Tak apa. Ikut. Ya, saya. Ada buat kelas in-house training tak? Ya. Puan Mariam ada buat kelas in-house training tak lepas ni? In-house dah ni. Ya? Ada panggil in-house dah lah ni. Tapi boleh, tak apa. Nanti kalau tak tahu nak tanya pun tak apa. Boleh je. Okey nak? Okey, last kali. Terima kasih. Lagi dah nak habis dah. 9 kali 3. Lagi sebab ada slot. Okey, last kali. Parking lot. Daripada buat slot banyak-banyak satu boleh lah. tak Macam faham. saya tadi itulah. Okey. Betul ya? Okey. Tak apa. Nanti boleh tengok lah.
Salah sekali, kita boleh buat tadi yang Padlet tadi tu, kita boleh jadikan dia sebagai macam parking lot tu. Contohlah, contoh kat sini, saya pilih wall tadi, saya minta pelajar saya untuk bagilah sikit komen, tinjauan PDP online untuk subjek kimia. Ini yang saya post kat diorang lah. Lepas tu diorang pun dapat link, diorang bagilah, hantar balik komen. So inilah hasil yang kita akan dapat nanti. Ya. Boleh nak? Ini jenis, maksud dia contoh-contoh aktiviti yang kita boleh buat melalui aplikasi Padlet. Okay. Tadi saya kata kita boleh upload bahan, sama ada kita nak buat secara keseluruhan macam nak upload nota semua, ataupun kita nak minta pandangan pelajar ke. Okay, yang tadi yang berdasarkan contoh-contoh yang saya tunjukkan tadi tu. Itu semua kita boleh hasilkan melalui Padlet. Basic asas dia yang saya ajar kat PowerPoint tadi tu je. Yang lain tu semua kita ikut kreativiti kita sendiri. Macam mana kita nak macam mana nak cakap, nak create, kita nak create PDP kita tu supaya pelajar boleh ikut hanya menggunakan Padlet ni sahaja. Boleh nak? Boleh ke? Boleh Kalau kita ini lebih kurang macam tutorial kan Puan? Boleh. Kan? Ya. Tutorial maksudnya? Dan ni benda-benda yang macam Puan tunjuk ni lebih kurang macam kita mengajar tutorial. Okey. Kalau kita nak deliver kuliah boleh ke dalam ni? Nak deliver kuliah. Dia macam ni. Padlet ni kalau nak deliver kuliah, cik kena ni dululah. Rakam dululah video tu. Kalau secara online tak boleh lah. Dia ada kena guna Meet macam tu lah. Okay. Dia macam Google Drive. Cuma dia lebih interaktif lagi lah. Itu je yang saya boleh conclude pasal Padlet tu. Ya, nak tanya? Tak jelas suara ulang balik. Balik. Apa dia? Conclusion tadi. Okay, conclusion dia, Padlet ni dia macam Drive. Tapi dia lebih interaktif. Dia boleh simpan semua bahan. Dia tak kacau kita punya storage ke apa ke. Budak nak masuk banyak mana pun boleh. Tapi dia lebih tersusun lah. Dia lebih interaktif lah. Sebab dari situ kita boleh pilih layout tadi. Macam mana kita nak display. Kita boleh ambil bahan dari pelajar. Pelajar pula boleh berkolaborasi. Okay, nak bercakap tu bolehlah kot record audio macam tu. Itu depend kepada cara kita create kita punya PDP tu. Tapi kalau Cik Nizam nak buat macam kuliah tu, better pakai Google Meet, Google tu yang lagi okey lah. Yang tu lagi tak boleh tandingi lah. Macam tu. Boleh nak? Ya, tanya. Assalamualaikum. Ya, saya. Hello? Ya, hello. Dengar. Okey. Apa maksudnya kalau kita guna Padlet ni, maksudnya kita tak, maknanya dia alternatif kepada Google Classroom lah. Boleh kata macam tu tak? Tak boleh. Boleh kita kata tak je tak, maksudnya kalau kita dah guna Padlet ni, maknanya Google Classroom dia punya penggunaan tu dah jadi minimize kan. Banyak benda sebab Google Classroom kita pun kadang-kadang kita upload kitanya bahan dalam Google Classroom kan. Jadi instead of kita masukkan dalam Google Classroom, kita dah guna Padlet. Maknanya kebanyakan fungsi Google Classroom telah diambil oleh Padlet. Saya faham betul tak? Boleh lah tu, boleh. Betul lah tu sebenarnya. Sebab kalau GC budak upload nanti kita punya email dia bagi tahu kalau banyak sangat budak upload kan. Yang ni satu lagi, Padlet ni sebab semua tu satu muka tu semua kita boleh tengok, ada semua dalam tu. Siapa hantar, siapa komen, siapa apa yang kita share semua tak ada dalam satu paparan sahaja. Okay? Jadi macam best berbanding Google Classroom tu kan? Macam best lagi lah Padlet ni. Betul tak? Betul lah tu. Assalamualaikum ya. Tapi cuma saya Salam. Ya. Sudah.
Ada siapa ada soalan tadi? Ya, boleh dengar? Ya, dengar. Sofi. Ya, dengar. Nak tanya yang guna ni untuk yang free ke yang bayar? Free. Free dia boleh kapasiti berapa banyak? Berapa dokumen itu? Saya tengok tadi tu untuk free tu satu file untuk kita upload tu macam 25 meg lah. Okey. Dia macam setakat yang saya gunalah. Okey, setakat yang upload video-video pun hari tu masa yang kami guna untuk bengkel untuk program kecemerlangan tu kan upload video banyak kan. Okey, dia masih tak ada lagi lah dia naik notification tu tak ada lagi. Okey, yang pasal penggunaan Padlet tu Sofi, setiap email setiap kita punya email tu dia boleh dapat 5 Padlet. Gmail 5 dia bagi. BM pun 5 dia bagi. Microsoft Team pun dia bagi 5. Jadi kita boleh 15 tu cukup dah kot rasanya. Kita boleh buat by class ke, depend lah. Jam, setiap kali kalau dikeluar setiap kali kalau dikeluar notification kata nak suruh beli tu, mana kita kena archive kan lah yang mana-mana Padlet tu ya? Okey. Situ senang je. Kalau yang saya tunjuk tadi masukkan dalam archive. Nanti kod-kod lah nak tengok balik, instant archive balik. Okey, tapi kalau saya rasa kita dah banyak dah tu. Kalau archive tu nanti maknanya kita boleh kita tukar yang atas tu. Maksudnya kita kena exchange lah. Kalau yang kita tak cukup tu kita archive yang lain pula. So, kita buat keluar balik yang archive yang kita nak tengok tu ya. Ya, betul. Apa ni okey, saya rasa masa saya dah tamat ni pukul 10 sebab lagi tanpa ada pula sekejap lagi next punya yang ni tak apa nak boleh lagi Puan Jamal. Tak apa. Semuanya besok nampak. Nanti belajarlah kepala pula. Okey, besok nampak. Okey, tak apa nanti ni saya boleh share, tak apa. Dia orang dah record. Nanti bolehlah dia orang bagi tu. Okey, so as a conclusion dia tak apalah. So sama-samalah kita guna. Okey, terima kasih ya atas terima kasih. Okey. So saya minta maaf lah kalau sepanjang saya bagi perkongsian ni tak jelas ke tak apa ke, saya minta maaf lah. Okey. So kita berjumpa. Thank you very much. I like. Okay. Terima kasih banyak Yam. Thank you Yam. Terima kasih Yam. Terima kasih Yam. Terima kasih Mariam. Terima kasih Yam. Terbaik.